Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita dalam video yang seterusnya iaitu Fizik Tingkatan 5 KSSM iaitu bab 7 Fizik Kuantum 7.1 Teori Kuantum Cahaya. Standard pembelajaran 7.11 menjelaskan latar belakang pencetusan idea teori kuantum. 7.12 menyatakan maksud kuantum tenaga. 7.13 menerangkan sifat kedualan gelombang zarah. 7.14 menerangkan konsep foton. 7.15 menyelesaikan masalah bagi pertama, tenaga foton E sama dengan HF. Dan yang kedua, kuasa iaitu P sama dengan NHF. Di mana N ialah bilangan foton yang dipancarkan per saat. Okey, kita tengok apa dia teori kuantum cahaya. Okey, apa maksud kuantum? Okey, kuantum diambil daripada perkataan Latin iaitu quantus yang bermaksud berapa banyak, secara kuantiti iaitu 1/1. Okey, teori kuantum cahaya kita boleh takrifkan sebagai teori yang menerangkan sifat fizik cahaya secara diskrit. Okey, di mana teori ini ditemui oleh Max Planck iaitu teori radiasi jasad hitam pada tahun 1900 dan digunakan oleh Einstein dan de Broglie dalam sifat kedualan gelombang zarah. Dan Bohr pula menggunakannya bagi struktur atom. Okey, kita tengok dulu spektrum cahaya ataupun gelombang elektromagnet yang kamu telah pelajari sebelum ini. Okey, ini adalah spektrum elektromagnet yang telah disusun mengikut panjang gelombang. So, daripada kiri ke kanan bermula daripada sinar gamma sehinggalah gelombang radio. Jadi, kita tahu spektrum ini telah disusun mengikut panjang gelombang. Sinar gamma paling pendek dan semakin dia menuju ke kanan iaitu sinar X, sinar ultra ungu, cahaya tampak, sinaran inframerah, gelombang mikro, dan seterusnya gelombang radio adalah yang paling panjang. Okay, itu daripada kiri ke kanan. Tetapi kalau daripada kanan ke kiri, susunannya ialah mengikut frekuensi yang semakin tinggi. Bermakna gelombang radio paling kecil nilai frekuensinya. Okay, seterusnya gelombang mikro lebih besar pada gelombang radio. Sinar inframerah lebih besar daripada gelombang mikro. Seterusnya cahaya tampak, sinar ultra ungu, sinar X dan sinar gamma yang paling tinggi frekuensinya. Dan cahaya tampak juga telah disusun mengikut panjang gelombang iaitu daripada ungu sampailah merah. Ungu paling pendek, merah paling panjang di antara spektrum cahaya tampak. Jadi kalau kita tengok daripada kiri ke kanan, lambda bertambah, panjang gelombang bertambah, manakala frekuensinya berkurangan. Okay, ini adalah spektrum yang telah kamu pelajari iaitu teori klasik sebenarnya. Okay, mengikut spektrum inilah frekuensi gelombang elektromagnet ini dia berkadar terus dengan suhu objek. Bermakna apabila suhu dia tinggi, frekuensi dia dikatakan tinggi. So, objek yang sejuk akan memancarkan gelombang yang berfrekuensi rendah. Contoh, gelombang radio dan gelombang mikro. Manakala objek yang panas akan memancarkan gelombang yang berfrekuensi tinggi seperti cahaya tampak dan sinar ultra ungu. So, ini adalah yang kamu telah pelajari sebelum inilah mengikut teori fizik klasik sebenarnya. Okey, apa dia jasad hitam? Okay, jasad hitam adalah satu jasad yang unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh
kepadanya. Okey, contoh ya, kita ada satu rongga ya. Apabila cahaya masuk kepada ataupun melalui lubang kecil tersebut, okey, dia akan dipantulkan berkali-kali ya daripada dalam dinding tersebutlah ya. So bila dia masuk ke dalam lubang kecil tersebut, ya, gelombang cahaya ini akan dipantul berkali-kali dan semasa pantulan tu dia diserap sehingga dia akan diserap sepenuhnya. Contoh rongga telinga kita lah ya. Jadi sinaran terma yang dipancar ni dia bergantung kepada suhu lah ya. Suhu tinggi, sinaran dia juga tinggi ya. So sinaran yang dipancar berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan ya. Itulah jasad hitam. Ya, di mana pemancar jasad hitam ya, black body radiator ni ialah sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet berdasarkan suhu dia. Okey, jasad hitam ni bukan satu benda yang statik, tidak ya. Apa saja ya objek yang boleh ya menyerap ya haba ataupun cahaya dan dia akan pancarkan balik ya berdasarkan kepada suhu yang ada pada dia ya. Itulah jasad hitam. Dia berupaya serap semua sinaran yang jatuh pada dia dan dia bebaskan dalam bentuk haba ya. Okey, jasad hitam. Sinaran jasad hitam ialah sinaran yang terhasil daripada objek yang dikenakan tenaga ya, seperti haba, elektrik atau keelektromagnetan. Okey. Sinaran ditafsirkan daripada graf sebelah ni lah ya. Graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Okey, bawah panjang gelombang, atas adalah keamatan sinaran. Di mana ya apabila suhu meningkat ya, semakin suhu ni meningkat, kalau kita tengok panjang gelombang dia semakin pendek. Ya, manakala suhu dia semakin meningkat. Ya, jadi semakin tinggi keamatan cahaya sesuatu jasad hitam, semakin banyaklah tenaga cahaya terpancar. Okey. Jadi inilah yang dikatakan jasad hitam. So, kalau kamu tengok pada suhu yang tinggi ni ya, panjang gelombang dia bukan gelombang yang panjang ya. Begitu juga yang suhu 5000, yang tadi 5500 ya. Dia berada di antara, kalau kita tengok sini, antara 500 hinggalah 1000 ya. Panjang gelombang dia. Dia bukan pada panjang gelombang yang tinggi seperti 2000. Okey, tetapi frekuensi kan kalau di sebelah kiri ni ya, bermakna frekuensi dia semakin tinggi. Okey. Jadi sebab itulah dikatakan apabila suhu meningkat ya, frekuensi dia juga bertambah ya. Frekuensi bahan tersebutlah ya, manakala panjang gelombang dia adalah semakin pendek ya. Okey, jasad hitam ya. Permukaan licin dan berkilat merupakan pemancar dan penyerap sinar yang lemah ya bagi jasad hitam lah ya. Manakala permukaan yang kasar dan gelap merupakan pemancar dan penyerap sinaran yang baik. Okey. Jadi jasad hitam ni dia boleh menyerap semua sinaran ya yang kena pada dia tanpa mengira frekuensi sebenarnya ya. Tanpa mengira frekuensi sinaran tersebut pada sebarang suhu. Itulah jasad hitam ya. So contoh jasad hitam ada banyak dalam kehidupan kita ya. Antaranya inilah, ini adalah ketuhar ya. Ketuhar ataupun oven kita ya di rumah ya. Dan ini adalah mentol ya. Dan sebelah ni adalah badan kereta ya, badan kenderaan. Okey, yang merah tu ya adalah jasad hitam. Okey, dia serap ya cahaya yang mengenai dia dan dia boleh lepaskan dalam bentuk haba dan sebagainya ya. Itulah jasad hitam. Dan kita nak tengok idea teori fizik kuantum, iaitu teori klasik. Okey. Kita mulakan dengan Isaac Newton 1643-1727 yang mengkaji mengenai sifat zarah cahaya. Okey. Ia menghuraikan cahaya sebagai aliran cahaya semula jadi. Jadi dia gagal menerangkan fenomena pembiasan cahaya, iaitu kesilapan perbandingan kelajuan cahaya dalam kaca dan udara. Okey.
Seterusnya Thomas Young 1773 hingga 1829 menerangkan eksperimen Dwi celah Young, ya. Menunjukkan cahaya bersifat gelombang, iaitu eksperimen Dwi celah Young, ya, tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Okay, seterusnya kita tengok model atom Dalton, ya, diperkenalkan oleh John Dalton lah 1766 hingga 1844. Beliau mengatakan jiri terdiri pada zarah asas yang terkecil iaitu atom. Unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama. Tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom. Okay, seterusnya J.J. Thomson 1856-1940 kajiannya mengenai penemuan elektron. Ia menemui elektron sebagai zarah subatom yang bercas negatif. Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kelakuan elektron tetapi tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan, ya. Okay, seterusnya kita nak tengok idea teori fizik kuantum, iaitu teori kuantum, ya, yang dikenali sebagai teori fizik moden lah, ya. Okay, yang pertama Max Planck 1858 hingga 1947, ya, telah memperkenalkan idea kuantum tenaga yang diskrit. Okay, apa dia diskrit? Okay, diskrit ni, ya, bahasa mudahnya boleh dihitung, ya, dan dia tidak bersambung antara satu sama lain, iaitu spektrum klasik yang bersifat selanjak, ya, yang bersambungan dia punya keadaan dia. Okey, gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh jasad hitam dalam bentuk diskrit iaitu kuantum tenaga telah memperkenalkan teori persamaan Planck iaitu E sama dengan HF, ya. Okey, seterusnya Albert Einstein 1879 hingga 1955, ya, memperkenalkan, ya, konsep foton, ya, membangunkan teori Planck iaitu cahaya wujud dalam kuanta iaitu foton, ya, di mana, ya, dia dapati bahawa, ya, tenaga dia adalah berkadar terus dengan panjang gelombang cahaya tersebut, ya. Jadi dia memperkenalkan teori foton Einstein, ya, iaitu persamaan dia lah, ya. Seterusnya kita tengok Niels Bohr, ya, 1885 hingga 1962. Okey, memperkenalkan spektrum garis atom hidrogen. Okey, di mana, ya, spektrum garis atom hidrogen ni iaitu ni sebenarnya adalah model sistem suria, ya, di mana pancaran foton berlaku apabila elektron berpindah dari paras tenaga tinggi ke paras tenaga yang rendah. Okey. Dan seterusnya, ya, kita tengok Louis de Broglie iaitu 1892 hingga 1987. Ya, telah memperkenalkan hipotesis zarah bersifat gelombang, ya. Dia popularkan, ya, elektron yang teorinya iaitu elektron bersifat gelombang. Ya, di mana, ya, idea Einstein dan de Broglie ini, ya, telah memperkenalkan sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan zarah subatom, ya. Okey, kita tengok, ya, kuantum tenaga, ya, dalam bentuk spektrum selanjak. Okey, ini yang teori sebelum ni lah, ya. Jadi spektrum selanjak ni dihasilkan daripada penyerakan cahaya putih oleh prisma kepada spektrum 7 warna cahaya tampak, iaitu daripada merah sehinggalah ke warna ungu dan disusun mengikut panjang gelombang lah di sini dalam nanometer, ya. Okey, selanjang ni maksudnya tiada jurang pemisahan antara setiap jenis warna cahaya spektrum tersebut. So kita nampak tidak ada gap pun, ya. Direct je daripada warna ungu, biru, ya, hijau, kuning, ya, jingga dan seterusnya merah, ya. So itu adalah spektrum selanjak bagi cahaya tampak. Okey, spektrum garis pula. Macam mana? Tengok, ya. Yang ni warna ungu, yang ni warna biru, ya. Okey, seterusnya warna indigo, ya, kuning, jingga dan juga merah ada garis-garis warna dia.
Okey, juga disusun dalam panjang gelombang dalam nanometer. Ini merupakan spektrum garis daripada lampu gas merkuri yang panas. Okay, spektrum garis dihasilkan oleh suatu atom yang teruja. Ya. Itu membentuk koleksi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Kita nampak dia garis-garis, dia ada gap ya, ataupun dia terpisah antara satu sama lain. Tak seperti yang spektrum selancar, ya, dia berterusan. Menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri, maka dia telah digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti kewujudan sesuatu unsur. Kita boleh tengok nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis daripada lampu gas merkuri seperti dalam jadual di bawah. Ya. Warna spektrum garis ungu, frekuensi dia 7.41 kali 10 kuasa 14 dengan kuantum tenaga 4.91 kali 10 negatif 19 joule. Bagi biru pula, frekuensi dia 6.88 kali 10 kuasa 14 Hz dan kuantum tenaga dia ya 4.56 kali 10 negatif 19 joule. Warna hijau, frekuensi dia 5.49 kali 10 kuasa 14 dan kuantum tenaga dia 3.65 kali 10 negatif 19 joule. Dan kuning jingga warna spektrum frekuensi dia 5.19 kali 10 kuasa 14 Hz dan kuantum tenaga dia 3.44 kali 10 negatif 19 joule. Okey. Okey, perbezaan teori klasik tenaga dan teori kuantum Planck ya. So teori klasik ya, kita boleh tengok inilah rupa dia ya. Di mana tenaga radiasi elektromagnet ya adalah selanjar dan tidak bergantung kepada frekuensi atau panjang gelombang. Manakala teori kuantum Planck ya, dia merupakan satu paket tenaga. Ya, iaitu tenaga radiasi elektromagnet ni berbentuk diskrit ataupun kuanta ya. Dia terpisah ya, dia berasingan ya. Dan dia bergantung kepada frekuensi atau panjang gelombang ya. Okey, kuantum tenaga ya. Kuantum tenaga ini ialah paket tenaga yang diskrit dan dia bukan berbentuk tenaga selanjar. Okay, Max Planck dan Albert Einstein telah mengemukakan ya teori bahawa tenaga cahaya wujud dalam bentuk kuanta iaitu foton ya. Di mana apa dia foton? Okay, foton ialah zarah dengan jisim sifar yang terdiri daripada kuantum radiasi elektromagnet di mana tenaga tertumpu ya. Dan kuantum tenaga ni dia boleh dipindahkan dan jumlah dia adalah tetap. Okey, jadi tenaga foton ni E adalah berkadar terus dengan frekuensi dia. Semakin bertambah frekuensi dia, semakin bertambahlah tenaga foton tersebut, ya. Okey, secara formula ya, kita tahu ya tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi dia. Okey, dan apabila kita jadikan dia persamaan, kita akan letak pemala. Di sini H adalah pemala dia, iaitu pemala Planck ya. Jadi dapatlah satu persamaan E sama dengan HF. Di mana E ialah tenaga foton, H ialah pemala Planck ya, sempena dengan nama saintis ya. Dan nilai dia 6.63 kali 10 negatif 34 joule saat. Dan F adalah frekuensi gelombang cahaya ya. Dan unit tenaga pula sama ada kita boleh tulis dalam bentuk joule iaitu J besar ataupun EV, elektron volt. Di mana kita nak tukarkan ya nilai elektron volt ni kita kena kali dengan nilai elektron lah ya, iaitu 1 elektron volt bersamaan dengan 1.60 kali 10 negatif 19 joule ya. Jadi EV ni apa? EV ni iaitu elektron volt, satu unit tenaga kinetik yang kita perolehi oleh elektron yang dipecut
oleh beza keupayaannya dalam iaitu voltan, iaitu 1 volt. Okey, kita tengok lagi persamaan dia ya. Jadi Planck telah memperkenalkan paket tenaga yang diskrit, iaitu sebagai kuanta ya. Jadi ya, persamaan dia pula kita kembangkan lagi ya, iaitu tenaga dia ya sama dengan N itu bilangan, H ialah pemalaplan dan F sama dengan frekuensi. Terdapatlah satu persamaan E sama dengan NHF ya. Dan Albert Einstein ni dia kembangkan ya teori Planck ni di mana cahaya wujud dalam bentuk packets. Kita panggil dia sebagai foton ya. Di mana kita dapatlah persamaan tadi, iaitu persamaan kuantum tenaga E sama dengan HF. E ialah tenaga, H ialah pemalaplan, F adalah frekuensi. Okey, ini penerangan persamaan tadilah ya. Okey, panjang gelombang de Broglie ya. So, idea kuanta diteruskan oleh Louis de Broglie yang menghubungkan pula antara momentum dengan panjang gelombang. Maka kita dapatlah persamaan lambda panjang gelombang bersamaan dengan H ya, pemalaplan dibahagikan dengan momentum. Di mana hipotesis de Broglie ni kita aplikasikan dalam mikroskop elektron. Ya, di mana elektron dipercutkan dengan tenaga elektrik yang tinggi. Jadi persamaan dia lambda sama dengan H bahagi dengan punca kuasa 2 MeV. So, P tadi sebenarnya kita telah ambil ya daripada persamaan punca kuasa 2 MeV. Okay, macam mana dapat persamaan ni? Okay, persamaan ni sebenarnya kita dapat daripada pertukaran tenaga. Daripada tenaga keupayaan EV kepada tenaga kinetik setengah MV kuasa 2. Maka kita dapatlah momentum dalam bentuk persamaan ini. Ya? Okey, semakin tinggi voltan dikenakan, semakin pendeklah panjang gelombang dia ya, iaitu kebolehan mikroskop tersebut sehingga ke skala yang kecil nanometer. Ya. Okay, ini adalah rajah image mikroskop yang kita dapat ya, di mana mikroskop cahaya pembesarannya kalau kat sini 600 kali. Dan yang kedua ni kita besarkan lagi gambar sebelah ni, kita gunakan mikroskop elektron pengimbas pembesaran. Nilai dia 100K. 100,000 lah ya. Dan sebelah ni ya kita gunakan lebih besar lagi ya gambar yang ada ya, iaitu rajah yang ada menggunakan mikroskop elektron transmisi. Pembesaran dia lebih kurang 5 juta kali. Maka kita dapat gambar yang lebih jelas daripada A2, B2 dan C2. Okey, ya. Yang ini sebenarnya menggunakan kuasa cahaya iaitu tenaga cahaya sesaat. Secara kuanta, ia boleh diertikan sebagai bilangan foton sesaat. Dia punya persamaan ya. P sama dengan NHF. Ini kita dah tengok tadi sebenarnya. P ialah kuasa dalam watt. N ialah bilangan foton sesaat, per saat unit dia. S-1 dan F ialah frekuensi. Maknanya kita boleh dapat ya gambaran yang sebenar, yang lebih jelas ya menggunakan konsep ya tenaga cahaya. Okey, sifat kedualan gelombang zarah. Okey, apa dia kedualan? Kedualan ni kalau kita faham maksud dia macam bunyi dua. Dua lah tu sebenarnya ya. Okey, dalam keadaan tertentu ya, zarah mempamerkan sifat-sifat gelombang. Okey, zarah ni seatom tadilah ya, lebih kecil daripada atom sebenarnya ya. Jadi apabila sesuatu jasad tu dia ada jisim, dia ada hal laju, maka dia ada momentum lah ya. Dan zarah ni pula dalam keadaan tertentu dia boleh menunjukkan sifat-sifat gelombang. Okay, apa sifat gelombang? Ya, iaitu pantulan, pembiasan ya, yang kamu dah belajar dalam tajuk gelombang sebelum ni lah. Ya, interference ya, pembelauan, itu sifat-sifat gelombang. Bergantung kepada panjang gelombang dia iaitu lambda. Okey, gelombang pula dia boleh bersifat zarah ya. Macam mana bersifat zarah? Sebab dia ada jisim. Asal dia ada jisim, dia ada hal laju ya, maka dia ada momentum. Bila dia ada momentum, itu menunjukkan sifat-sifat zarah dia.
Tapi dia tidak boleh melihatkan ciri-ciri ini serentak. Ya. Okey, kita tahu persamaan ya, kita dah tengok tadi ya. Panjang gelombang sama dengan H bagi dengan P. Okey, lambda ni panjang gelombang, H adalah pemalar pelan, P ialah momentum zarah. Tadi kita dah tengok nilai pemalar pelan ialah 6.63 kali 10 negatif 34 joule saat. Okey, kita tengok pula sebelah ya. Yang ni kita kembangkan lagi formula P tadilah. P kita tahu kalau asas momentum ialah mv. Jadi kita boleh tulis juga daripada persamaan ni lambda sama dengan H bagi mv. Di mana lambda panjang gelombang, m jisim zarah, v halaju zarah. Ya. Jadi zarah yang berjisim besar ni suka sebenarnya nak tengok ciri-ciri gelombang dia. Ya. Sebab ya, daripada ramalan de Broglie, ciri-ciri gelombang ditunjukkan oleh zarah yang kecil ya, seperti elektron. Elektron ni sangat kecil kalau kita bandingkan dengan jisim proton dan neutron. Okey, ni kamu dah belajar menengah rendah. Kamu akan dapati zarah elektron ni jauh lebih kecil ya, nilai dia negatif berbanding dengan nilai zarah proton dan neutron. Jadi, apabila nilai pemalar pelan H ni sangat kecil, zarah yang berjisim besar, dia akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Sebab itulah, ya, zarah yang berjisim besar ni suka kita nak tengok sifat dia, ya, suka kita nak perhatikan ya keadaan dia. Ya, sebab itu sifat kedualan ni sesuai untuk zarah yang sangat kecil seperti elektron. Ya. Okey, ini adalah sifat kedualan gelombang zarah bila dilakukan eksperimen. Ya. Jadi inilah gambaran dia. Ya. Sifat gelombang elektron telah dibuktikan melalui eksperimen pembelauan elektron. Ini adalah pembelauan elektron ya, pada lapisan grafik nipis ya. Satu bahan iaitu grafits. Okey, bawah ni adalah pembelauan cahaya melalui bukaan membulat ya, dan dia mematuhi hipotesis de Broglie lah ya. Dia menunjukkan cahaya menunjukkan sifat-sifat gelombang ya. Okey. Jadi di sini kita boleh tengok ya, panjang gelombang de Broglie iaitu satu alur elektron. Contoh tadi sebenarnya kita tengok ialah elektron. Nilai dia ialah 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek berbanding gelombang cahaya. Jadi sifat ni sangat pentinglah untuk kita menghasilkan pembesaran yang jauh lebih tinggilah ya. Contoh kegunaan dalam mikroskop elektron. Boleh tengok dua-dua gambar ni. Ini adalah imej sel darah merah. Kalau kita tengok melalui mikroskop cahaya, so imej dia macam ni je lah. Ya? Kita nampak bulat-bulat merah sahaja. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop elektron, kita akan nampak lebih jelas ya, imej sel darah merah tersebut. Sama ada ya, okey ataupun bermasalah dan sebagainya lah. Ya? Okey, perbandingan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Okey. Jadi ini adalah mikroskop cahaya biasa yang ada di makmal. So ini adalah mikroskop elektron. So imej terakhir seperti yang kamu tengok sebelum ni lah ya. Ini gambar rajah kutu ya. Okey, yang ni yang telah kita lihat ya di bawah mikroskop elektron ya, di mana panjang maksimum dia sehingga 0.75 mm. Nampak jelas ya, gambar rajah kutu tersebut. Okey, alur ya, mikroskop cahaya menggunakan alur cahaya. Okey, elektron, mikroskop elektron menggunakan alur elektron lah ya. Kejelasan dia ya dapat membanding beza objek yang panjang gelombang dalam tertib 10 hingga negatif 7 meter. Dan untuk mikroskop elektron dapat melihat zar-zar yang panjang gelombangnya jauh lebih kecil daripada 10 negatif 7 meter. Kecil lagi tu ya. Okay, faktor yang menentukan kuasa pembesaran ni samalah ya, iaitu panjang gelombang sinaran yang kita gunakan ya. Jadi kesimpulannya, kuasa resolusi berkadar songsang dengan panjang gelombang.
Apabila panjang gelombang berkurangan, ya, kuasa resolusi dia lebih jelas. Sebab itulah kita boleh tengok dengan lebih jelas, ya, imej yang kalau istilah sebenarnya seni lah, sangat kecil, ya, dalam mikroskop elektron, ya. Okey, bukti menunjukkan kedualan cahaya ni, ya, kita tahu foton adalah elektron, ya, dan juga cahaya, ya. Jadi dia akan menunjukkan sifat kedualan gelombang, iaitu kedua-dua dia tunjuk sifat gelombang dan zarah. Ya, apa dia yang boleh tengok tu? Okey, iaitu elektron, ya. Dia boleh tunjuk dua-dua sifat dia. Sama ada dia gelombang ataupun zarah, iaitu elektron. Okey, yang seterusnya cahaya. Okey, yang ketiga semua jenis sinaran elektromagnet, dan yang seterusnya zarah subatom, iaitu proton dan neutron. Okey, kesemua jasad ini, ya, sebenarnya boleh menunjukkan sifat kedualan gelombang zarah. Tengok bukti eksperimen kedualan gelombang zarah cahaya. Okey, kalau untuk zarah ada dua eksperimen lah kat sini, ya, iaitu kesan fotoelektrik, ya, iaitu daripada cahaya bertukar kepada tenaga elektrik. Ini kita akan belajar untuk tajuk seterusnya. Dan satu lagi ialah kesan Kapton, ya. So kesan Kapton ni apa? Dia adalah kesan penyebaran elektron, ya, yang menggunakan, ya, elektron yang bertenaga tinggi yang tidak elastik, ya. Dan ini menunjukkan interaksi antara elektron. Okey, gelombang pula dia akan kita boleh tengok melalui eksperimen Dwi celah Young dan juga eksperimen parutan berlawan, ya. Okay, semua ni kamu dah tengok dalam tajuk gelombang fasa tingkatan 4. Okey. Jadi zarah bersifat gelombang sama dengan eksperimen pembelawan elektron pun kita boleh tengok jugalah, ya. Okey, di sini pun ada lagi contoh dia, ya. Kita boleh tengok melalui eksperimen pantulan cahaya. Okey, zarah dia boleh terpantul dan gelombang pula melalui eksperimen pembiasan cahaya. Okey, bagaimana kita nak selesaikan masalah bagi tenaga dan kuasa foton. Okey, tenaga cahaya E dipindahkan dalam paket tenaga sama dengan foton. So, formula dia E sama dengan HF. H ialah pemalaplan, F ialah frekuensi gelombang cahaya. So, hubungan dalam gelombang elektromagnet, ya, kita tahu, ya, kelajuan cahaya ialah C boleh C sama dengan F lambda. So, F sama dengan C bahagi lambda. So, kita masukkan dalam formula F, maka kita dapatlah tenaga cahaya sama dengan SC bahagi dengan lambda. Okay, ini kita belajar permulaan tadilah, ya. Tenaga foton bersamaan dengan H kali dengan F. Apabila N bilangan, ya, foton dipancarkan dalam sesaat, maka kuasa foton P ialah jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat. Maka kita dapatlah formula P sama dengan NHF. Ya, bersamaan dengan bila kita masukkan nilai F ni pula, kita dapat NHC bagi dengan lambda. Okay. Ini kita ambil daripada sinilah, kita masukkan nilai frekuensi. Di mana N ialah bilangan foton sesaat. Okay, ini antara formula penting yang kamu telah pelajari dalam video inilah, ya. Formula untuk tenaga foton, ya, kuasa foton, panjang gelombang de Broglie, ya, dan seterusnya momentum zarah, dan ini adalah tenaga kinetik yang kamu telah pelajari sebelum ni. Contoh 1, ya. Okay, apakah tenaga foton bagi cahaya merah apabila panjang gelombang, ya, 7.0 kali 10 negatif 7 meter dalam unit joule dan elektron volt, ya. Jadi kita tahulah, ya, nilai C kelajuan cahaya, ya, dan nilai H adalah nilai pemalaplan, ya. 1 elektron volt sama dengan 1.60 kali 10 negatif 19 joule. Okey, GSIM dia 9.11 kali 10 negatif 31 kilogram, ya. Ini GSIM elektron dan nilai elektron sendirilah, ya. Jadi kita masukkan dalam formula E sama dengan HC bagi dengan lambda. So kita masukkan nilai C dan nilai lambda lah, ya. Maka kita dapatlah tenaga yang digunakan ialah 2.84 kali 10 negatif 19 joule.
Dan kita tahu 1 elektron volt bersamaan dengan 1.60 kali 10 negatif 19 joule. Jadi kita masukkan, kita tukarkan nilai tersebut. Dan iaitu kita bahagikan dengan 1.6 kali 10 negatif 19 lah. Nilai tenaga tadi kita bahagikan dengan nilai 1 elektron volt. Maka kita dapatlah nilai dia dalam elektron volt 1.775 elektron volt. Kalau dalam joule 2.84 kali 10 negatif 19 joule. Dan kalau dalam elektron volt 1.775 elektron volt. Okay, kita nak soalan seterusnya contoh 2. Bandingkan tenaga foton cahaya 500 nanometer dan foton cahaya 850 nanometer. Dan kita dah ada nilai pemalapan, nilai kelajuan cahaya. Okay, lambda 1 tadi 500 nanometer, lambda 2 850 nanometer. Okey, semua nilai nano ni kita akan tukar kepada meter lah. Jadi kita masukkan dalam formula dia, iaitu E sama dengan H kali C bagi dengan lambda. Okey, kita masukkan nilai kelajuan cahaya dengan nilai panjang gelombang dia tadi. Kali 10⁹ ni kita tukar nano lah kepada meter. Maka kita dapat untuk tenaga yang pertama, iaitu yang 500 tadi, nilai dia ialah 3.98 kali 10 negatif 19 joule. Okey, untuk kiraan yang kedua, iaitu tenaga yang kedua bagi foton cahaya 850 nanometer. Okay, kita masukkan nilai yang sama, pemalapan, kelajuan cahaya. Cuma kita ambil kiraan 850 lah untuk panjang gelombang dia. Dan kita tukar kepada meter. Kita kali 10⁹. So, jawapan dia ialah 2.34 kali 10 negatif 19 joule. Jadi, semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggilah tenaga foton yang dijanakan. Okay, seterusnya kita nak tengok contoh yang ketiga. Panjang gelombang cahaya biru lambda sama dengan 470 nanometer. Okay, A, hitung tenaga foton bagi cahaya biru. Di mana nilai panjang nilai pemalapan, nilai kelajuan cahaya telah kita tahu sebelum ni lah. So, lambda dia 470 nanometer. Kita kali 10 negatif 9 nano, imbuhan dia kita dapat dalam meter lah. Kita masukkan dalam persamaan tenaga. Sama dengan HC bagi lambda. Masukkan saja, dapatlah 4.23 kali 10 negatif 19 joule. Okay, seterusnya kita nak tengok B pula, soalan bahagian B. 3B, jika bilangan foton dihasilkan per saat adalah 1.55 kali 10 kuasa 20 per saat, kirakan kuasa foton tersebut. Okay, kita masukkan dalam formula frekuensi je lah, iaitu persamaan biasa, yang kita telah jumpai dalam tajuk gelombang lagi. Okay, masukkan nilai, kita akan dapat dalam 6.38 kali 10 kuasa 14 Hz. Okay, masukkan dalam formula kuasa, masukkan nilai N, masukkan nilai H dan nilai F. Kamu akan dapati nilai dia ialah 65.56 volt. Okay. Ini dalam kuasa lah, dalam nilai watt. Seterusnya nombor 4, foton mempunyai tenaga sebanyak 3.2 elektron volt. Kirakan tenaga dalam joule bagi foton. Okay. Dan B, hitungkan frekuensi, dan C, panjang gelombang de Broglie. Okay, kita tahu 1 elektron volt bersamaan dengan 1.6 kali 10 negatif 19 joule. Okay, kita tukarkan sajalah daripada elektron volt kepada joule, kita kali. Maka kita dapat 5.12 kali 10 kuasa 19 joule. Okey, untuk B, dia nak nilai frekuensi. Okay, kita dah ada nilai tenaga dalam bentuk joule. Kita dah ada nilai pemalapan. Okay, masukkan dalam persamaan plus, tenaga pelan. E sama dengan HF. So, kita nak kira frekuensi, kita bahagi je lah. Kita dapat 7.72 kali 10 kuasa 14 Hz. Seterusnya untuk nilai C, panjang gelombang. Okay, kita keluarkan nilai kita ada. Kita ada nilai E, kita dah kira tadi. Kita ada nilai pemalapan dan kita ada nilai kelajuan cahaya. Okay, masukkan dalam formula E sama dengan H kali dengan C bahagi dengan E. Maka kita akan dapat
Nilai dia 3.88 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video kali ini mendatangkan manfaat pada kamu, di mana kamu akan lebih faham tajuk 7.1 ini. Okey, jangan lupa untuk tekan butang like dan notification serta subscribe sebagai tanda sokongan pada cikgu dan kamu akan dapat berita terkini lah apabila cikgu mengeluarkan video-video terbaru. Okey, dan jika kamu suka video cikgu ini, bolehlah berkongsi dengan kawan-kawan semoga mereka juga dapat kefahaman bersama-sama dengan kamu. Itu sahaja daripada cikgu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Everything changes.